Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Jong Hui Ying dan rakan-rakan HMT 212. Kami daripada Kumpulan 8 akan membentangkan ulasan artikel yang bertajuk Manifestasi Bahasa Fonologi Bahasa Melayu Standard terhadap perubahan konsonan dalam nyanyian lagu Melayu asli. Berikut adalah keempat-empat nama pembentang dari kumpulan ini. Untuk makluman semua, makalah atau artikel yang kami bentangkan ini adalah mengkaji lagu Melayu asli iaitu LMA untuk mengenal pasti proses fonologi yang terdapat dalam nyanyian yang melibatkan segmen konsonan sahaja. Proses fonologi tersebut adalah berpandukan teori fonologi generatif linear. Terdapat 10 buah lagu Melayu asli yang dijadikan sebagai data kajian. Baiklah, saya serahkan pembentangan ini kepada saudara Nani untuk menerangkan tentang proses fonologi yang terlibat dalam makalah ini. Salam sejahtera kepada Dr. Jong Hui Ying. Saya Nani binti Alias bernombor matrik 150857 akan menerangkan berkaitan dengan proses yang berlaku dalam artikel yang telah kami pilih, iaitu berkaitan dengan lagu Melayu asli. Proses yang pertama ialah proses pengglotisan. Proses pengglotisan ialah proses yang kebiasaannya berlaku pada posisi koda yang menukarkan huruf ke dan juga ge menjadi hentian glotis. Di sini kita dapat lihat rumus bagi proses pengglotisan di mana huruf ke menjadi hentian glotis. Daripada artikel tersebut didapati banyak perkataan daripada lagu Melayu asli yang mengalami proses pengglotisan. Antara contoh yang telah kami ambil ialah perkataan tak, waktu, menitik dan juga anakku. Perkataan-perkataan ini diambil daripada lagu Seri Sarawak, Lela Manja dan juga Embun Menitik. Berdasarkan contoh yang diambil tadi, didapati bahawa terdapat dua tempat di mana proses pengglotisan itu berlaku, iaitu pada posisi koda yang terakhir dan juga di tengah kata. Perkataan yang mengalami proses pengglotisan di tengah kata ialah perkataan waktu dan juga perkataan adikku, manakala perkataan yang mengalami proses pengglotisan di akhir kata pula ialah perkataan menitik. Hentian welaka yang direalisasikan dalam LMA adalah sejajar dengan BMS. Hal ini kerana proses-proses yang berlaku itu adalah bertepatan ataupun sejajar dengan BMS, iaitu berlaku pada posisi akhir koda, di tengah dan juga sempadan kata yang diikuti konsonan. Seterusnya kita lihat kepada proses asimilasi nasal. Asimilasi nasal merupakan proses yang mengubah konsonan nasal kepada konsonan nasal berasimilasi dengan konsonan yang mengikuti nasal. Penelitian daripada lagu Melayu asli didapati bahawa gugusan konsonan dalam kata dasar sentiasa berasimilasi secara homorganik. Di bawah ini ialah gugusan konsonan yang berhomorganik dalam LMA, atau dalam erti kata lain, dua huruf yang bergandingan dalam satu perkataan. Dalam bahasa Melayu, asimilasi homorganik ini berlaku dalam kata dasar dan juga kata morfologi apabila konsonan nasal di sempadan awal mengambil fitur titik artikulasi konsonan di depannya dan menyebabkan konsonan nasal itu berubah menjadi nasal homorganik, iaitu me, ne, nge dan nye. Antara perkataan-perkataan asimilasi nasal yang terdapat dalam LMA ialah huruf me, pe yang merujuk kepada perkataan tempat dan juga rumpun dalam lagu Lela Manja dan Embun Menitik, manakala huruf me dan pe pula terdapat dalam perkataan tombak dan juga ambil dalam lagu Laksamana Mati Dibunuh dan juga Seri Banam. Bukan itu sahaja, terdapat juga perkataan ataupun huruf-huruf lain yang terdapat dalam asimilasi nasal dalam lagu Melayu asli seperti huruf ne dan te, ne, de dan nge, ge dan lain-lain. Berikut ialah rumus asimilasi nasal yang menunjukkan bahawa konsonan nasal berubah menjadi konsonan nasal yang berasimilasi dengan konsonan yang mengikutinya di semua lingkungan perkataan. Berdasarkan rumus tadi, didapati bahawa terdapat beberapa perkataan yang memperlihatkan segmen nasal yang berasimilasi dengan konsonan absurd di sempadan awalan dalam LMA. Antaranya ialah perkataan menggulunglah, membeli dan juga menjual. Bentuk-bentuk perkataan tadi memperlihatkan bahawa terdapat perkataan nge pada perkataan tersebut.
Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada pembentang sebelumnya, Saudari Noni. Saya Nasyafika Ayuni binti Rosik bernombor matrik 152521 akan menyambung pembentangan seterusnya berkenaan proses pengguguran obstruan tidak bersuara. Pengguguran obstruan tidak bersuara POTB merupakan proses yang menggugurkan obstruan tak bersuara yang mengikuti konsonan nasal. Menurut Farid 1980, POTB dalam BMS hanya berlaku di sempadan awalan. Menurut pengkaji, POTB tidak menggugurkan obstruan tak bersuara dalam gugusan nasal obstruan tak bersuara yang terdapat dalam kata dasar dan di sempadan akhiran. Berikut merupakan contoh POTB dalam BMS. Berdasarkan contoh berikut, segmen obstruan tidak bersuara te, se, ke dan pe yang hadir pada awal kata dasar digugurkan dalam bentuk permukaan apabila menerima imbuhan awalan berakhiran nasal. Namun demikian, proses penerbitan kata turut melibatkan AN, yakni AN beroperasi mendahului POTB. Konsonan nasal pada imbuhan awalan peng dan meng dalam contoh berikut mengalami asimilasi dengan konsonan awal kata dasar. Konsonan obstruan tak bersuara te, se, ke dan pe seterusnya digugurkan untuk menghasilkan bentuk permukaan dalam contoh seperti peng plus tulis menjadi penulis dan meng plus kawal menjadi mengawal. Rumus POTB BMS yang diderivasikan oleh Farid 1980 adalah seperti yang berikut. Rumus ini menjelaskan bahawa konsonan obstruan tak bersuara di sempadan imbuhan awalan digugurkan apabila menerima imbuhan yang diakhiri oleh konsonan nasal seperti imbuhan meng dan peng dan mempunyai fitur AF yang sama. Berdasarkan kajian, pengkaji mendapati bahawa LMA memperlihatkan sifat yang sama dengan BMS, yakni obstruan tak bersuara yang berada di awal kata mengalami pengguguran apabila menerima awalan meng. Berdasarkan jadual berikut, pengguguran obstruan tak bersuara dapat dikenal pasti dalam perkataan meng plus tanggung menjadi menanggung yang terdapat dalam lagu Seri Sarawak dan Lela Manja, dan dalam lagu Embun Menitik menerusi perkataan meng plus titik menjadi menitik. Kedua-dua perkataan berkenaan menggugurkan obstruan tak bersuara teh di sempadan awalan. Berdasarkan contoh yang terdapat dalam LMA, pengguguran obstruan tak bersuara teh, ke, pe dan se yang berlaku dalam LMA dapat diramal atau dijelaskan dengan menggunakan rumus POTB yang dikemukakan oleh Farid 1980 dalam memberikan POTB BMS. Seterusnya, saya akan mengulas kajian tentang proses pengguguran nasal. Farid 1980 ada menyentuh imbuhan awalan meng dan peng menerima perkataan yang didahului konsonan nasal menghasilkan gugusan dua nasal. Gugusan dua nasal yang terhasil pada lingkungan sempadan awalan menjalani dua proses fonologi, yakni AN dan degeminasi yang diatur secara ekstrinsik. Misalnya, proses pembentukan kata dihuraikan seperti berikut. Proses pembentukan perkataan peng plus nyanyi menjadi penyanyi menjelaskan bahawa bentuk dalaman peng plus nyanyi menjalani AN yang menentukan konsonan nasal yang bersesuaian dengan konsonan yang mengikuti nasal. AN mengubah nasal vela ngeh menjadi nasal palatal nyeh menghasilkan gugusan dua nasal yang serupa di sempadan awalan. Penjelasan yang dikemukakan oleh Farid 1980 mewakili semua segmen nasal yang berada di awal kata dan menerima imbuhan awalan meng atau peng. Walau bagaimanapun, penjelasan yang sama tidak dapat memberikan dengan baik penghilangan nasal apabila konsonan di sebelahnya terdiri daripada segmen sonoran seperti leh, reh, weh dan jeh. Rumus berikut menjelaskan bahawa segmen nasal vela ngeh digugurkan apabila diikuti konsonan sonoran di sempadan awalan. Pengkaji menyatakan bahawa penelitian terhadap data LMA telah mengenal pasti perkataan yang terbina menerusi gabungan imbuhan awalan meng dan kata dasar yang mengandungi konsonan sonoran pada awal kata. Berdasarkan jadual berikut, terdapat 3 kata terbitan yang merupakan gabungan imbuhan awalan meng dan perkataan yang didahului konsonan sonoran. Antaranya termasuklah perkataan meng plus rindu menjadi merindu, meng plus rajuk menjadi merajuk,
merajuk dan meng plus wangi menjadi mewangi yang masing-masing tergambar dalam nyanyian lagu Seri Sarawak, Makan Sirih dan Damak. Pengkaji menyatakan bahawa analisis dalam makalah ini mengadaptasi penjelasan Yoh bahawa fenomena penghilangan nazal di sempadan awalan ditangani menggunakan proses atau rumus PN. Rumus PN diderivasikan sebagai rumus yang terpisah dengan proses AN, yakni nasal vela ngeh secara langsung digugurkan di sempadan awalan apabila diikuti konsonan sonoran. Namun begitu, rumus PN dibina semula dalam makalah ini kerana pengkaji beranggapan bahawa proses PN merupakan proses yang berkaitan dengan proses AN, iaitu pengaplikasian rumus PN selepas operasi proses atau rumus AN. Bentuk rumus PN adalah seperti yang berikut. Rumus ini menjelaskan bahawa konsonan nasal digugurkan apabila diikuti konsonan sonoran di sempadan awalan. Untuk menjelaskan aturan rumus PN dengan rumus AN, proses pembentukan ketiga-tiga kata terbitan yang ditemui dalam LMA adalah seperti yang berikut. Berdasarkan jadual berikut, bentuk dalaman meng plus rindu, meng plus rajuk dan meng plus wangi menjalani AN bagi mendapatkan konsonan nasal yang berasimilasi dengan konsonan sonoran yang mengikuti nasal. Hasilnya, nasal vela ngeh berubah menjadi nasal yang berhomorganik dengan konsonan sonoran menghasilkan bentuk merindu, merajuk dan mewangi. Selanjutnya, perkataan ini menjalani proses PN yang menggugurkan segmen nasal di sempadan awalan dan masing-masing menghasilkan bentuk permukaan merindu, merajuk dan mewangi. Bentuk permukaan yang terhasil mengikut realisasi yang dihasilkan dalam lagu Seri Sarawak, Makan Sirih dan Damak. Setakat ini sahaja pembentangan daripada saya. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Saudari Hasna. Terima kasih saudari pembentang. Saya, Nik Hasna binti Ahmad Fauzi, bernombor matrik 151091 akan membentangkan proses fonologi seterusnya, iaitu proses penyisipan geluncuran. Farid 1980 menyatakan bahawa geluncuran C dalam bahasa Melayu standard disisipkan di antara gugusan vokal yang didahului oleh vokal tinggi E. Manakala geluncuran W disisipkan seandainya vokal tinggi U mendahului gugusan vokal. Proses ini dikenali sebagai proses penyisipan geluncuran atau nama singkatannya PGI. Berikut adalah rumus penyisipan geluncuran J dan W. Rumus tersebut menjelaskan bahawa geluncuran J dan W disisipkan di antara dua vokal yang didahului oleh vokal tinggi E dan juga vokal tinggi U. Lagu Melayu asli hanya melibatkan proses penyisipan geluncuran W dan J pada lingkungan kata dasar sahaja. Proses penyisipan geluncuran dalam lagu Melayu asli mempunyai bentuk yang serupa dengan bahasa Melayu standard, iaitu berlaku pada lingkungan kata dasar dan sempadan akhiran sahaja. Baiklah, untuk penyisipan geluncuran J, geluncuran palatal J disisipkan di antara dua vokal yang didahului oleh vokal tinggi E pada lingkungan kata dasar. Geluncuran palatal J ini ditemui dalam 4 buah lagu Melayu asli, iaitu Seri Sarawak, Lela Manja, Embun Menitik dan Siti Payung. Jadual di bawah menunjukkan contoh penyisipan geluncuran J dalam 4 buah lagu Melayu asli tersebut. Sebagai contoh, perkataan yang mengalami penyisipan geluncuran J daripada jadual tersebut adalah perkataan siang. Perkataan siang disebut dan ditulis sebagai sijang dalam bentuk permukaan, iaitu fonem J disisipkan di antara vokal tinggi E dan A, menyebabkan ia disebut sebagai sijang, bukan siang. Seterusnya, penyisipan geluncuran W. Geluncuran bilabial W disisipkan di antara dua vokal belakang tinggi U dan vokal lain dalam gugusan vokal kata dasar. Geluncuran palatal W ini ditemui dalam lagu Seri Sarawak, Lela Manja, Makan Sirih dan Siti Payung. Jadual di bawah adalah contoh penyisipan geluncuran bilabial W dalam 4 buah lagu Melayu asli tersebut. Sebagai contoh, perkataan yang mengalami penyisipan geluncuran W daripada jadual tersebut adalah perkataan haluan. Perkataan haluan disebut dan ditulis sebagai haluan pada bentuk permukaan, iaitu fonem W disisipkan di antara vokal tinggi U dan A sehingga menjadi haluan. Seterusnya adalah proses penyisipan farinks. Berdasarkan 10 lagu Melayu asli yang dianalisis, kajian menulis satu perkataan
yang boleh dikaitkan dengan penyisipan glotis iaitu kata taatkan dalam lagu damak. Tetapi, analisis ini tidak menganggap perkataan tersebut mengalami proses penyisipan glotis. Hal ini demikian kerana perkataan taat adalah kata pinjaman bahasa Arab dan makalah ini mencadangkan agar kata taatkan diberikan segmen farinks untuk mencipta permukaan taatkan. Berikut ada rumus penyisipan farinks. Rumus ini menjelaskan bahawa segmen farinks disisipkan di antara dua vokal pada lingkungan kata dasar. Rumus penyisipan farinks ini hanya terlaksana untuk kata pinjaman bahasa Arab sahaja. Proses penyisipan kata taatkan menjadi taatkan yang mengandungi segmen farinks yang terdapat lagu damak ialah proses penyisipan farinks, iaitu simbol fonetik bagi farinks disisipkan antara dua vokal A. Artikel ini juga menjelaskan bahawa udara yang melalui rongga oral dan rongga hidung menghasilkan bunyi sengau dalam proses penyebutan perkataan taatkan, dan vokal yang mengikuti konsonan farinks menjadi vokal nasal secara progresif untuk menghasilkan bentuk permukaan taatkan. Baiklah, saya serahkan kepada saudari pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada pembentang. Nama saya Nur Anita binti Mamat. Nombor matrik 152081 akan meneruskan pembentangan seterusnya iaitu pengguguran likuda getaran. Dalam bahasa Melayu standard, konsonan likuda getaran R digugurkan apabila berada pada posisi koda atau diikuti oleh konsonan. Penghilangan segmen likuda getaran R diistilahkan sebagai pengguguran likuda getaran. Konsonan likuda getaran direalisasikan dalam bentuk fonetik apabila hadir pada posisi onset suku kata serta berada pada lingkungan sepadan morfen akhiran. Rumus pengguguran likuda getaran R adalah seperti berikut. Contoh, proses pengguguran likuda getaran dalam bentuk dasar bahasa Melayu standard dapat dirujuk menerusi contoh kisar akan disebut sebagai kisar di mana berlaku pengguguran likuda getaran di akhir kata. Dan perkataan kertas disebut sebagai kertas yang menggugurkan likuda getaran apabila diikuti oleh konsonan. Proses pengguguran likuda getaran juga terjadi di sepadan morfen di mana likuda getaran R digugurkan apabila diikuti konsonan di sepadan imbuhan awalan seperti perkataan berkata disebut sebagai berkata dan di sepadan imbuhan akhiran seperti perkataan kisarkan disebut sebagai kisarkan. Dalam penelitian terhadap nyanyian lagu Melayu asli, pengkaji mendapati bahawa wujud perilaku yang berbeza daripada bahasa Melayu standard. Hal ini demikian kerana likuda getaran R di koda suku kata tidak digugurkan dalam nyanyian. Berdasarkan jadual 13, penyanyi dikenal pasti tidak menggugurkan getaran R di akhir kata dan sebaliknya menyembunyikan fonem getaran R pada lingkungan yang dinyatakan dengan jelas dalam nyanyian. Contohnya, perkataan lajar kekal menjadi lajar dalam lagu Seri Benang dan air kekal disebut sebagai air dalam lagu Embun Menitik. Selain itu, dua perkataan dalam lagu Seri Sarawak dan Seri Kedah didapati membunyikan dengan jelas getaran R yang diikuti konsonan di tengah kata. Contohnya, perkataan pergi kekal sebagai pergi dan pergilah juga kekal sebagai pergilah. Seterusnya, kehadiran likuda getaran di sempadan akhiran diperlihatkan dalam jadual 13. Berdasarkan perkataan Johorlah kekal disebut sebagai Johorlah. Kedua perkataan tersebut dinyanyikan dalam lagu Gunung Pati. Oleh yang demikian, berdasarkan pemaparan data, dapatlah disimpulkan bahawa penyanyi memilih untuk membunyikan likuda getaran dalam nyanyian lagu Melayu asli. Sifat pilihan berkait rapat dengan proses pengguguran likuda getaran itu sendiri yang dijelaskan sebagai rumus yang menggugurkan likuda getaran R secara pilihan atau rumus yang opsional, iaitu terdapat penutur bahasa Melayu standard yang menggugurkan atau mengujarkan likuda getaran R dalam tuturan seharian mereka. Dapat disimpulkan bahawa teori fonologi generatif linear yang dipraktikkan melalui penyesuaian dan penambahbaikan rumus asal bahasa Melayu standard dalam analisis didapati masih mampu memberikan penjelasan dalam memberikan fenomena bahasa yang dikenal pasti terkandung dalam lagu Melayu asli. Analisis linear yang dijalankan ini telah mengenal pasti sebanyak 6 proses fonologi segmen konsonan dalam nyanyian lagu Melayu asli. Nyanyian lagu Melayu asli didapati akur dengan rumus fonologi bahasa Melayu standard seperti proses pengglotisan, asimilasi nasal,
pengguguran obstruentak suara, pengguguran nasal dan penyisipan keluncuran. Penyanyi lagu damak pula lebih memilih untuk mengekalkan sebutan asal kata pinjaman bahasa Arab seperti perkataan ta'akan yang menjalani penyisipan faring. Penyanyi juga didapati cenderung untuk membunyikan konsonan liga getaran pada posisi koda. Ia memperlihatkan pengaruh bahasa Melayu sebutan baku dalam nyanyian berikutan dalam konteks di Malaysia. Hanya bahasa Melayu sebutan baku yang membunyikan liga getaran mengikut nilai ejaan atau secara fonemik. Tambahan lagi, vokal rendah A menjelaskan bahawa lagu Melayu asli mencerminkan penggunaan bahasa Melayu standard kerana vokal rendah A di akhir kata disebut dalam nyanyian sebagai vokal syua E. Hal ini mempukuhkan dapatan analisis dalam makalah ini bahawa lagu Melayu asli memperlihatkan campuran penggunaan bahasa Melayu standard dan bahasa Melayu sebutan baku dalam nyanyian. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.